Okey, kita mula ya. Bahagian sini dia berkaitan dengan kadar tindak balas. Maksudnya kita perlu ada pengetahuan tentang graf. So, dapati kebanyakan soalan berkaitan dengan kadar tindak balas adalah berkaitan dengan graf. Graf. Tak kisah dia keluar dalam soalan 2. Kalau kertas 2 dia mesti minta kamu lukiskan graf lah. Kemudian dapatkan nilai lukis tangent and okay. Tapi kalau objektif tak payah. Ya, kalau objektif tak payah. Okay, kita lihat ya. Tadi kita sudah ada warming up dan kita ada sedikit recall daripada apa yang dibentangkan oleh Izani. So, kita now terus pergi ke calculation ya. Calculation. Okay, kita lihat. Okey, so kita buat ulang kaji sedikit sebab apabila kita masuk ke bab ini, kita hanya ingat satu perkara saja. Kadar berkaitan dengan masa. Kalau soalan itu dia bagi informasi dalam masa, you boleh buat kesimpulan kadar itu adalah tindak balas yang cepat ataupun perlahan. Ya, tapi daripada common sense, daripada pengalaman kita, kita memang ada pengalaman lah, macam kita nak pakarkan magnesium dalam oksigen. Dia cepat saja tindak balas dia, reaktif sebab magnesium dia quite reaktif. Kemudian kita buat tindak balas untuk pementakan. So, you campur saja, terus dia akan membentuk mentakan. Dia akan terus membentuk mentakan. So, you dapati tindak balas macam ni, dia adalah sangat-sangat cepat. Dia cepat saja ya. Okay. Okay. Kemudian kita lihat contoh-contoh yang lain. Ini ialah yang slow. Ya. Tindak balas yang perlahan ya, dia take time. So apabila kita nampak soalan itu dia bagi info masa panjang adapun dari graf yang ambil masa lama itu maksudnya kadar tindak balasnya adalah rendah. So kita dapati proses seperti pengkaratan yang you buat untuk your PBL itu dia is satu tindak balas yang perlahan. So take time, dia take time. Okay. Okay, pelebutan buah lagi fotosintesis semua ni. So actually kita boleh buat kesimpulan ya. Kebanyakan tindak balas kimia adalah tindak balas yang cepat, ya. Okay, so kita buat sedikit ulang kaji. Kita tengok ini ya, kita lihat ya. Untuk tindak balas kimia, hanya untuk bab ini ya, hanya untuk bab kadar tindak balas saja. Kita akan lihat dari segi pelanggaran. Ya, that's why dia ada satu teori dipanggil teori pelanggaran. Ya, yang teori ini kita dapati dia hanya mempertimbangkan zara-zara bahan tindak balas. Zara ya, the keyword is zara. So, zara itu dia mungkin atom, dia mungkin molekul, dia mungkin ion. Terpulang kepada jenis tindak balas. So, sekali lagi cikgu ingatkan ya, dia punya keyword adalah kadar. Ya, okay? Kadar ada berkaitan dengan masa. So, semasa you buat eksperimen, kita mesti ada jam lantik. Mesti ada jam lantik. Okey, kemudian kita lihat contohnya di sini. Tengok ya, sebelum tindak balas, kita ambil zara A. Ya, ini warna merah punya. So, semakin lama dia bertindak balas, dia take time kan, dia slowly. So, dia tukar menjadi hasil. Dia tukar kepada biru lah. So, makin banyak, okay. So, akhirnya semua bahan tindak balas, zara-zara bahan tindak balas akan tukar menjadi hasil tindak balas. Tapi, kamu lihat ya, kadar itu kita kata dia adalah tinggi. Ya, kadar tindak balas adalah tinggi apabila pelanggaran ataupun kita guna perkataan frekuensi. Minta bilangan ya. Frekuensi pelanggaran antara zara-zara bahan tindak balas ini adalah tinggi. So, ini sudah jadi kurang lah tengok. Merah punya sikit saja. So, sini tak ada. So, kadar tindak balas kita kata dia adalah sama dengan sifar. Jadi kosong.
tindak balas sudah berhenti dah. Tak ada tindak balas. Walaupun you nampak ada zara-zara di sini. Ingat ya, zara-zara kita hanya rujuk kepada zara-zara bahan tindak balas. Okey. So kamu lihat sini, okey, bila I ini dia sudah lari ya, okey. Okey, kita datang ke sini. Okey, ini dia. Nanti you dapati soalan macam ni dia mesti keluar dalam SPM. Curve macam ni. Tak kisah apa tindak balas, cepat, lambat, whatever tindak balas, bentuk grafnya, kalau hasil tindak balas, dia adalah dalam bentuk macam ini. Dia mesti dalam bentuk macam ini. Untuk satu tindak balas. Okay. So, kita dapati semakin lama dia jalankan tindak balas, nah, masa lepas, ya. Kita dapati bilangan zara-zara bahan tindak balas makin lama semua akhirnya akan tukar menjadi hasil tindak balas. So, kita dapati frekuensi pelanggaran adalah paling tinggi pada awal tindak balas. Ini you kena ingatlah. Pada awal tindak balas, kadar tindak balas adalah paling tinggi. So, ini kena tahu semakin lama slow turn sampai sini. Bila garis ini menjadi mentatar macam ni, keadaan tindak balas adalah sama dengan sifar. Dia sama dengan sifar, sama dengan kosong ya. Okey. Okay, now kata tindak balas, ini untuk awal-awal ni, saya keluar semua soalan berkaitan dengan awal-awal ni. Okay, ini definisinya. Apa dia kata tindak balas? Of course, bawah di sini mesti rujuk kepada masa. So, sangat senang you tak payah ambil sangat untuk yang atas ini. Okay, yang atas ini. Kuantiti bahan tindak balas, dia terpulang. Kalau dia bekerja, kita ambil jisim in gram. Kalau dia adalah isi batu gas, ya. Kalau dia isi batu gas, kita ambil CMQ ataupun TMQ. Tapi bawah ini tetap akan jadi tidak berubah, iaitu masa. Okey, tengok ya. Ada beberapa eksperimen kita perlu tahu, okey, yang ini ya, ini cara dia. Kita boleh catat masa pembentukan mentakan. Ya, masa pembentukan mentakan itu macam mana kita nak tentukan? Kita lukis satu pangkal X. Yang pangkal X ini khas untuk bab ini. Kita catat masa pangkal X tidak kelihatan. Sebaik saja dia tidak kelihatan, kamu stop your jam ranting. Okey. Kemudian you ulangi eksperimen dengan larutan yang suhunya berbeza-beza ataupun dengan kepekatan yang berbeza-beza. Ulangi eksperimen itu. Okey. Kemudian kita ada cara macam ni, kita timbang jisim dia. So, ada satu pengetahuan yang sangat-sangat basic, sangat-sangat basic. Kamu mesti tahu, bahan tindak balas dia mesti berkurang. So, graf dia mesti going down. Ya, so memang graf dia memang popular dalam SPM lah. Tapi kalau hasil tindak balas dia mesti penambahan. Dia mesti semakin lama semakin naik. Ya, bertambah. So, graf dia mesti going up. Dia mesti going up. Contohnya isi batu gas macam ni. Okey, kita lihat contoh ya yang ada. Ini kadar tindak balas. Saya ambil satu contoh. Ini yang saya tulis di bawah ini adalah maksud kuantiti. Yang kamu boleh ganti di atas punya. Kuantiti maksudnya kalau ini pepecah, kuantitinya kita ambil jisim. Ya, sebab serbuk zinc adalah pepecah. So, kita ambil kuantiti dia jisim. Jisim in gram. Okay. Kemudian, kalau dia gas, ini yang paling popular dalam your SPM lah. Kebanyakan soalan kita ambil isi batu gas. So, dalam magma, biasanya kita ambil unit dalam CMQ dengan gambar aja macam ni. Tapi biasanya soalan macam ni, ujian amali macam ni, dia tak akan keluar set up yang rumit macam ni. Dia tak akan keluar sebab
Ini setting pun satu masalah. And then dia punya keputusan pun biasanya tak jitu sangat tau. Okay. Hari itu saya ada share dengan kamu semua. Cikgu minta kamu ikut titik TV kan. Dia adalah berkaitan dengan simulasi ujian amali. Yang ujian amali itu salah satu cara dia boleh keluar soalan yang berkaitan dengan kadar tindak balas. Dia masukkan pita magnesium. Pita magnesium dia masuk dalam asid hidroklorik. So, lepas itu, you mula jam lantik kamu sampai pita magnesium itu semua larut. Then, you dapati, you stop your stopwatch, ambil masa itu. Itu boleh berlaku. Sebab dia simple. Soalan macam itu sangat-sangat simple. Tapi, daripada your pengalamannya, ya, budak dia maybe tak boleh dapat jawapan. You know why? Sebab dia tak kosok pita magnesium itu. Sebab pita magnesium, kalau kita simpan dalam magma, dia memang akan bertindak balas dengan oksigen. So, dia akan membentuk satu lapisan oksida di permukaannya. So, contohnya, you masuk, you cepat, you buat saja eksperimen. Tak baca dengan teliti, tak fikir dulu. Macam itu, you cannot get result. Sebab, dia adalah berdasarkan asid tindak balas dengan logam. So, dia akan membebaskan hidrogen. So, dia larut. Itu contoh-contohnya. So, you dapati semuanya mesti rujuk kepada masa. Masa di sini. So, masa itu boleh jadi gram, boleh jadi saat, boleh jadi minit. So, kita terutamanya objektif lah. Unit memang dia sudah bagi you pilih. So, you kena baca sampai habis dulu, baru you start cari jawapan. Okay. Okay, kita teruskan. Ya, okay. Ingatlah, graf nanti saya akan, kita ada banyak latihan, bukan latihan, soalan SPM. Dia memang minta kamu pilih. So, sangat senang. Kalau bahan tindak balas, grafnya mesti turun. Nanti cikgu akan ajar mengapa ada graf dia sentuh sampai kosong. Ada yang tidak. Kemudian kalau dia adalah hasil, that's why dia penting tau. You mesti bezakan dia adalah bahan tindak balas ataupun hasil. Okay? Kalau hasil dia mesti naik. Semakin bertambah hasil. Okay. Okay, lepas itu saya ambil 1-2 contoh. Contoh macam ni. Dia boleh keluar objektif macam ni lah. Soalan objektif. Dia lukis gambar aja macam ni. Okay, ini kita faham lah. Dia adalah ambil jisim kalsium karbonat. Jisim maksudnya dia mesti dalam unit gram lah. Jisim mesti dalam unit gram. So, our calculation is ambil jisim gram yang kita guna itu, ini pun ada dalam satu soalan objektif. Ambil jisim, you kena tolak tau. Kita ambil jisim kalsium karbonat yang digunakan. Bukan ambil jisim akhir ni. Mesti ambil jisim yang digunakan dalam eksperimen. So, you have to calculate. So, kita dapati unit untuk kadar tindak balas di sini adalah sangat penting ya. Unit di sini, ya kita tak hafal ya. Cikgu ingatkan kamu sekali lagi, kita tak hafal. Unit is rujuk kepada eksperimen. Kalau gram, I put gram. Kalau dia mau bilangan mol, saya cari bilangan mol. Tapi akhirnya mesti per masa. Okay? So, saya teruskan lagi. Ini contoh dia. Tengok, cikgu sewaktu kita buat ulang kaji untuk asid kan, cikgu sudah bagi tahu ya, dia sangat popular. Asid dengan logam menghasilkan garam dan hidrogen. Kita ambil isi batu gas ini. Isi batu gas so popular in bab ini. Chapter ini ya. So, you mesti tahu dua tindak balas. Satu ialah asid dengan logam. Lagi satu ialah asid dengan logam karbonat. Sama saja. Kaedah tindak balas, kaedah calculation, whatever pun sama. Okay. Contohnya soalan ini, dia bagi 3 minit. Kita kena baca soalan dengan baik tau. Sebab dalam objektif itu, dia bagi unit dia bagi cm3 per saat. cm3 per saat, maksudnya you tak boleh terus ganti ini.
Minit, ini dalam minit. So, kamu mesti tukarkan minit ini kepada saat. Sebab as a science student, penukaran unit ya, kita tak ada masalah. Kita memang sangat expert in unit-unit. Sebab tengok rumus saja, kita rujuk kepada jawapan tu, kita boleh tepik. Kita boleh hasilkan rumus yang kita nak pakai. Sebab kita tahu CM3 means isi padu gas. S ini, pemasa ini, negatif ini maksudnya bahagi. So, you bina your rumus lah, bahagi. Bahagi apa? S, masa. Macam itu. So, simple ya for objective. Ini dia lah. Kita masuk ke bahagian sini. Actually, kadar tindak balas ini, kita ada dua ya. Kita ada dua tajuk. Okay, wait lah. Saya cuba bagi dia. Kadar tindak balas ini. Dia ada dua. Kita mesti tahu. Ya. Kadar tindak balas for calculation. Kita mesti tahu ada dua. Iaitu kadar tindak balas purata. So, yang purata ini, dia mesti berlaku di bawah satu tempoh masa. Dia bukan bukan kata pada 60 saat macam tu, tak. Dia mesti ada tempoh masa. Contohnya, bagi kadar tindak balas keseluruhan. Ya, macam mana kita nak tentukan ini? Kita akan ambil tempoh masa when you start the experiment sehingga tindak balas lengkap. Sini cikgu akan bagi satu nota yang sangat penting. Ialah masa untuk tindak balas lengkap. Nanti kita tengok soalannya lengkap. Biasanya dalam soalan itu, kita kena cari masa tindak balas lengkap. Dia bagi banyak masa punya. Tipu. Ya, so mesti berhati-hati, kita kena tentukan masa tindak balas lengkap. Ya, masa tindak balas lengkap. Okey, kemudian ini bagi T saat yang pertama. Yang pertama ini, keyword dia pertama. Maksudnya 2 minit pertama, maksudnya dari 0 minit sehingga 2 minit. So, dia ada satu tempoh. Okey, ini dalam minit kedua. Ini lain ya. Nah, isi ya, ini pada 2 minit yang pertama, dia dari 0 minit sehingga 2 minit. Ini dalam minit kedua, kamu kena ambil isi padu dalam minit kedua, tolak isi padu dalam minit pertama. Dia lain sikit ya. The keyword is this one. Yang pertama. Okay. Kemudian ini kadar tindak balas pada masa tertentu adalah sangat-sangat senang. Sangat senang kita nak bezakan sebab dia nyatakan satu masa yang spesifik. 60 saat, 30 saat macam itu. Okey. Ini dia lah. Untuk bab ini, graf ini mesti ada. Graf ini ialah graf isi padu gas melawan masa. Okey. Contoh kita lihat di sini, kadar tindak balas purata ini, dia boleh tanyalah, dia minta kamu tentukan kadar tindak balas purata. Okey, purata ini, kita mesti ambil satu yang sangat-sangat penting seperti mana yang tadi cikgu tegaskan. Apabila you ada soalan macam ni, pertama kamu mesti tentukan tindak balas lengkap. Sini, tindak balas lengkap. Jangan main sampai sini, ambil masa dia. Okey, ini dia. Mula dia jadi straight line di sini. Maksudnya, tindak balas di sini adalah kosong. Maksudnya tindak balas sudah lengkap di sini. Okey, keseluruhan kita kena ambil isi padu dia 55. Dari sifar, kita start the soalan, kita start the eksperimen sifar. Okey, bahagi dengan masa dia. Masa 150. 150. Tolak kosong. So, sangat-sangat senang ya. Okey, unit sama. 55 ini, you ambil dari mana? Ambil dari paksi Y. Paksi Y. Ambil unit ini. Paksi Y. So, CM3. Bahagi dengan
Yang 150 ini datang dari mana? Yang 150 ini daripada paksi X, saat. Ini saat. Kalau dia bagi minit, ya ambil minit. Okay, so saat. Sebab dia per. So, negatif 1. Ini dia. Macam mana you nak tentukan formula terpulang kepada apa soalan yang ditanya. Okay, ini ialah dalam minit kedua. Dalam minit kedua maksudnya 120 saat. Okay. Tolak minit yang pertama ialah 60. Minit pertama ialah 60. So, kamu kena ambil julat ini. Ambil julat ini. So, dia masih ada julat punya. So, kita ambil 51 tolak 35. Okey, bahagi dengan masa dia 120 minus 60. Ini contoh dia, nanti kita lihat soalan. Okey, so come. Kemudian, kita teruskan dengan ini. Ini adalah kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, contohnya, dia sebut 90. Ini susah sikit lah. Ini biasanya dalam paper 2. Paper 2 kertas 2. Soalan struktur ya. Kerana kamu kena tentukan tangent dia, kejerunan dia. Kamu kena lukis tangent ini pada 90 ini ya, sentuh titik ini, kemudian ambil dua koordinat ini, okey, ambil rumus. Y2 tolak Y1. Y pun samalah, Y ialah paksi Y. Ambil unit paksi Y. cm3. Bahagi dengan masa. Masa adalah di paksi X. Paksi X adalah saat. That's why kita boleh dapat unit ini. cm padu per saat. Ini dia. Ini kena lukis tangent lah. Sebagai ulang kaji ya. Okay. So now kita teruskan. Ini tadi yang KSSM itu. Kawan sudah bincang, and then next, bila you balik ke sekolah, kita akan fokus on this one. And then tambah lagi satu is tekanan. Sebab tekanan, bila kita tekan, ruang itu akan jadi kurang. Bila dia kurang, pelanggaran frekuensi, pelanggaran antara zarah-zarah itu bertambah. Ya, dia bertambah. Okay. So, at the same time juga, kita perlu ingatlah yang ini. Ini dia. Faktor-faktor ini. Kita hanya perlu ingat ini saja. Nah, tadi yang sebut itu. Jumlah luas permukaan. Saiz kecil. Kadar tindak balasnya lebih tinggi. Yang dalam petak merah ini, maksudnya kadar lebih tinggi. Kepekatan tinggi, kadar tinggi. Ada makin hadir, tinggi. Ada suhu tinggi. Pada suhu tinggi, kadar tindak balas juga tinggi. Tekanan tinggi, kadar tindak balas adalah tinggi. So, mengapa dia tinggi? Ini alasan dia. Kita perlu hafal. Okay? Tenaga pengaktifan, semua ini nanti kita akan buat ulang kaji. For today, kita fokus kepada calculation. Okay. Come. Kita mula. Cikgu buat satu yang lain you all buat Okay. So ini kita change the color. Wait lah, cikgu cuba. Okay, tak apalah. Okay, kita lihat sini. Okay, jadual ini dia bagi you tindak balas. Okay, bagi tindak balas. Memang soalan dia bagi. So, dia tanya, apakah, kadar tindak balas purata. Okay, purata. Tapi you jangan stop di sini tau. Dia kata tindak balas purata dalam minit ketiga. Kalau kadar tindak balas purata, then you ambil ini. Dia stop di sini. Ambil ini, bahagi dengan masa. Tapi sekarang dia mau minit ketiga. So, minit ketiga maksudnya 240. Betul tak? Okay. Cikgu tunjuk satu yang lain nanti you all buat you all tunjuk. Okay, so kita lihat. Okay, minit ketiga 240.
Okay. So, kalau minit ketiga, kita akan ambil minit yang ketiga ini, tolak minit yang kedua. Minit yang kedua. Ini yang kedua ini. So, your calculation mesti ambil julat ini. So, you tolong buat. Check. Can get the answer or not? Okay, jangan letak dia salah ya. Cikgu sudah kata, apabila you nak buat soalan untuk kadar tindak balas, kadar tindak balas, masa mesti adalah di bawah. Masa mesti letak di bawah. Ya, masa iaitu 240. Adakah saya silap? Kelas cikgu ada buat silap tak? Silap tak saya? Anyone can tell teacher, adakah cikgu buat silap untuk ini? Silap ke cikgu buat silap tak? Saya dapat 5.55. 5.55. Your jawapan. Adakah cikgu buat silap di sini? Siapa boleh bagi komen? Adakah cikgu buat silap di sini? Cikgu buat silap betul tak kelas? Teacher kena ambil 180 second tu. Okay. Ini siapa ni? Amy. Amy, very good lah. I nampak lately you sangat aktif ah. Okay. So, kita lihat cikgu buat silap. Yes, saya buat silap. Saya ambil 240. Why saya ambil 240? 240 adalah minit ke-4. Bagus ah. Saya buat silap. Okay, kita wrap. Saya pun pening ini sudah buat silap ah. Okay, tak apa. So, kita betulkan. That's why jawapan salah lah. Okay, so kita betulkan dia ada di 180. Yes, ini ialah minit ketiga. Tadi saya silap tau. Okay, so ambil minit ketiga, ini minit kedua. I think kali ini betul dah. So, what you going to do? Please calculate and see. Tadi yang Asmal, you bagi tahu saya, you punya jawapan adalah 5 point something kan? Saya rasa you 5 point something itu, you sudah terbalik. You letak masa di atas. You letak masa di atas. So now, anyone, you get the answer not this one? Ada orang hantar ke Telegram ke? Okay, teacher. Baru dapat. Baru dapat ah. Sebab tadi mengapa silap ah? Tadi ambil yang 240. No. You ambil mana why you boleh dapat 5 point something? silap bahagi, ambil masa bahagi dengan sebadu. Nanti exam jangan sebab daripada pengalaman cikgu, apabila saya semak soalan, jawapan, memang banyak tu. Ramai pelajar dia terbalikkan. Sentiasa ingat kadar masa mesti ada di bawah. So, apa cikgu buat ya? Sentiasa saya letak masa dulu. Supaya saya tak silap. Dia sebab, you know why dia bila buat eksperimen kan, masa ya kita ada letak di bahagian atas. Biasanya lah. So, jangan terus you ganti di atas. Itu salah. Masa mesti di bawah. Okay, good. So, kita dapati lepas itu kita ambil 25.8 tolak 10.4. Okay, so senanglah. Dia sini ada unit cm3. Okay, ini you tolak unit dia ada di jadual sini. So, per masa S-1 per masa. So, you tekan. So, dapat ke jawapan is D. You can see your answer here is D. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, seterusnya saya, siapa boleh buka mic? You bagi mic saja. Bagi saya jawapan sebab itu pun soalan yang senang. Okay. Okay, ini. Ini sangat-sangat senang ya. Sebab apabila you baca soalan macam ni, kamu kena semak betul-betul.
I hope you already print out sebab soalan macam ni, soalan koleksi soalan-soalan macam ni, you perlu simpan and buat ulang kaji. I tell you, nampak tak? Tadi soalan 1 itu, dia ialah soalan 42, SPM 2019. Pada tahun yang sebelum itu, dia pun letak di tempat yang sama, soalan 42, 2018. Tempat yang sama. Nombor yang sama. See? Itu tempat macam special untuk kadar tindak balas punya. Okay. Oh ya, sebelum saya lupa, yang quiz kimia itu kan, apabila you dapat 60 marks dan ke atas, dia ada hantar sijil pencapaian ke sekolah juga. Kalau you lower than that, memang hanya ada sijil penyertaan sajalah. So, you ada sijil pencapaian. Okay. So, kita lihat, come. Ini boleh nampak tak ini? 22, 38, 45. Ini maksudnya adalah isi padu gasnya. So, kalau you nak lebih jelas, kamu boleh lukis line di sini supaya you tahu ini ialah 60 saat. And then ini ialah 120 saat. Ini ialah 240 saat macam tu. Okay, kita lihat dia tanya apa. Apakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua? Ini sama juga. Dia mau minit kedua. Sama tau, see? Dia pun tak ubah soalan pun. So, kadar. Siapa sudah dapat? Please give me your answer. Bebas ini. Open your mic. Cek. Bagi saya. Come. Sebut. 38 tolak 22. Okay. 38. Okay. Tolak 22 per 120 tolak 60. 120 tolak 60. Then can you get your answer? 16. You dapat 16. Tapi if you tekan calculator, you boleh dapat 16 kan ini? Tak boleh kan? Teacher, saya dapat 0.267. You dapat 0. Okay, come give me the answer. 1. 267. 267. Okay, give me your unit, Asma. Unit. 0.267. Okay, tak apa. Unit. cm per second. Per second. Okay. cm cube per second betul tak? So, you cari you punya jawapan di sini. Mana ada 0.267? Tak ada, betul tak? Tak ada 0.267. That's why cikgu kata, apabila you jawab soalan objektif, you jangan membasirkan your masa. Ini cikgu kata membasirkan masa dah. Ini, you see, we have to answer soalan itu dengan smart, you know, sebab tak cukup masa. Okay. Mengapa saya kata saya membasirkan masa? Sebab saya kena habis baca soalan itu. So, apabila saya baca soalan ini, saya dapati unit dia semua ialah per minit. Macam itu. Tapi, I tell you, kalau dalam kertas 2 atau esei kan, tak apa. You boleh biar jawapan kamu dalam cm cube per second. Dia bebas. You boleh bagi saya jawapan dalam cm cube per second ataupun cm cube per minute. Itu kertas 2 atau esei. Objektif, you have no choice. You mesti habis baca ini. That's why I tell you, you jangan lihat ya soalan macam ni, you dapati dia senang. Sebenarnya dia tidak. Dia banyak itu trap punya. Okay. So, per minute sangat senang lah. Saya tak akan buang masa. Saya terus tukarkan minit. Okay. So, cikgu akan buat. Saya tak akan buat inilah sebab dia buang masa saya. Saya akan terus buat. Saya guna singkatan ya. 38 tolak 22. Okay. 120 is minit 2. 60 is minit 1. Wah, you see? That's why dia sangat senang punya soalan jawapan dia. Tak payah guna calculator langsung. 2 minus 1 is 1. Tak payah buat apa-apa. Tapi saya kena tulis unit saya dengan betul.
Ini ialah SPM lah. Ini SPM. Okay. Very good, Learn a lot, right? So, kita teruskan. Okay. Soalan 3 ini, soalan yang hebat. Sangat-sangat hebat. So, saya nak tunggu kawan, you buat dalam your kertas A4 apa, nanti take foto. Saya akan show your answer melalui Telegram, melalui Google Meet ini. I give you time. Sebab soalan ini sangat-sangat hebat. Siapa yang boleh jawab ini, you mesti dapat A+ punya. Guarantee. Nampak? Soalan 42 juga. Berturut-turut 3 tahun dia letak di tempat 42. Ini kamu perlu guna 4 step yang cikgu ajar itu. 4 step. Ingat tak 4 step itu? Sebab kamu kena cari isi padu gas ini dulu. 4 step itu. Kemudian baru kamu cari kadar. Okay, untuk soalan ini, dia memang hebat lah. Pertama, you kena ambil 4 step itu, yang cikgu ajar itu, pasal stoichiometry itu. Please lah, senang. Nah, persamaan sudah bagi. Okay, kemudian kamu barulah selesaikan kadar. Okay, come. Anyone, you get your answer. I give you time sebab ini soalan memang perlukan masa sikit. I give you time. Kalau you ada soalan, boleh tanya cikgu juga. Okay, anyone? Dalam proses kah? Teacher. Ah, Yang ni dia ambil MV bahagi 1000 ke? yes. You ada ni, tengok saya punya tips. 4 step ini, nampak tak? 4 step stoichiometry ini, nampak? Sebab you kena cari isi padu ini dulu. Sebab kadar ini, kita ambil isi padu gas over masa. Why saya ambil isi padu over masa? Kamu tengok sini. That's why I tell you, unit di sini. Nampak unit di sini tak? Semua unit di sini, dia bagi tahu kamu apa rumus kamu nak ambil. So, dari sini saya sudah tahu lah. Rumus saya untuk kadar ini, saya mesti ambil kuantiti yang saya ambil itu, mesti isi padu gas. So, dari sini saya boleh tentukan. Di sini tengok satu saja yang adalah gas, CO2. So, how I calculate the volume isi padu untuk CO2 ini. We have no choice. Sebab apa yang dia bagi itu adalah untuk acid nitric ini. So, mesti melalui cara ini, the 4 step itu. Never mind, you try. You try. Saya nak tengok. Ya, ini you tengok ya. Satu soalan objektif macam ni. Sangat-sangat high level ni. Sangat-sangat high level soalan macam ni. Siapa boleh buat soalan macam ni, when you study the question, you boleh buat lah, means your kimia is very good. Konsep sangat-sangat bagus. Otak kamu memang dia boleh pusing untuk generate jawapan.
Tapi you don't worry, kita ada masa tau. Makin banyak kita buat soalan macam ni, you punya otak pun boleh generate macam tu. Ya. Sebab practice make perfect mah, betul tak? Ya, kita ada masa di sini. Belum habis saya tulis di sini. Ni, cikgu lengkapkan dia. Okay, so you will start lah. Macam tu. Try and see. Ini soalan sangat bagus. Bila saya keluar soalan ini, bila saya buat pun, saya cuba, saya rasa ni sangat-sangat soalan macam ni, dia menguji minda kita. Memang menguji minda kita. Ya. Okey kah? Teacher dapat C ya. Lah, jawapan is C. Dapat kah? Dapat. Okay, come show your answer. Come. You show, you send to Telegram. I check. Saat teacher. Tak apa, sementara kita tunggu kawan yang lain. Dia sedang cuba. Ini once you boleh dapat satu kali kedua, dia tak ada masalah. Sebab dia sama saja konsep dia. Ya, jawapan C. Asma, sudah hantar? Sudah. Yes, Aga, sudah. So, I mark give me 1 minute. So, then we share the answer dengan kawan-kawan semua ya. Okay. Kita lihat macam mana kawan dia dapat jawapan ya. Okay. Okay ya, kita lihat jawapan daripada kawan kamu. Okay, ini dia jawapan kawan kamu. Kita dapati yang penting lihat sini ya, kita lihat di sini. Okay, persamaan of course tak ada masalah sebab dia bagi kita. So, dia mula dengan bilangan mol. Nah, you see ya, tadi saya tak sebut macam mana you nak cari bilangan mol. Dia pilih rumus yang betul. Bilangan mol. MV per 1000. Very good lah. This one very good. No? Dia tak bagi tahu ya.
Daripada maklumat yang dibagi, M itu adalah 0.5, V adalah 40, kita ambil rumus ini. Ini step 2. Step 1 ialah persamaan kimia, the 4 step, step 1 see? Ini step 2. Kemudian step 3, kita akan bandingkan nisbah mol antara bahan yang diberi, HNO3 and CO2. CO2 ialah apa yang ditanya dalam soalan. Dia letak CO2 di sini. Okay? So, kita dapati, you masukkan 0.02 sebab nisbah dia ialah 2 kepada 1 kan. So, dia dapatlah bilangan mol untuk CO2. 0.01. 0.01. So, it's very good, you know. So, dia masukkan isi batu gas sama dengan 0.01 darab 24. Tak apa, dia conteng-conteng. Saya bimbang you tak faham. Saya faham lah ini. Sebab objektif, you no need to show your step dengan jelas. Step by step dengan apa. So, you conteng-conteng, akhirnya you dapat soalan. Dapatkan jawapan. Okay. So, kita dapati, bila kita ganti masuk 24 yang sudah diberi dalam soalan, kita tengok unit dia adalah dalam TM3. So, apa saya buat? Saya sentiasa saya tukar unit siap-siap punya sebelum saya jawab. Saya tukar dia menjadi 240 cm3. Ya, saya tukar dia siap-siap 240 cm3. Saya ambil isi batu gas ini, bahagi dengan masa. So, dia dapatlah jawapan C itu. So, this one is a very good try. Good lah. So, you kena buat macam ni. Lebih banyak you buat, you akan dapat langsung tak ada masalah. Kita memang boleh jawab dengan baik. Okay, kita teruskan ya. Okay, ini kita skip sebab kita sudah ni, kita kita going down. Ini. Boy, saya tak dengar suara siapa-siapa lagi. Bagi saya jawapan ini. Ini tahun soalan 6, SPM 2016. Jangan bagi tahu, ini soalan tak boleh buat. Okay. Apakah unit yang betul untuk kadar tindak balas? Anyone? Boys? Mana dia jawapan, boy? Aisyah ada tak? Tadi saya nampak Aisyah ada. Tak ada kan? Siapa boleh bagi cikgu jawapan untuk ini? B. B ya, okay. So, yang penting kita lihat yang belakang di sini. B ya, okay. Nanti balik semua saya punish all the boys. All the boys, Okay, kita tengok minit di sini. Kita tengok belakang sini. Masa. Ini bukan masa. Out. Bukan masa. So, cepat saja. Then you go to next question. Okay. So, kita pergi next. Ini dia. Kita buat lagi. Ini pun sangat senang. Siapa boleh jawab soalan? Ini pun tak payah 1 second. You can get your answer already. 5 second boleh lah. Sebab you perlu masa untuk baca soalan kan. Okay. So, dia kata graph macam ni. Dia bagi you pilih lah PQRS. Okay. So, dia kata titik manakah yang menunjukkan kadar tindak balas yang paling tinggi. Tadi cikgu ulangkan ini. So, dia ada di mana? Titik mana yang adalah paling tinggi? P ke teacher? Yang paling atas atau paling bawah punya? Kita dapati hanya ada Nisa rutin saja ya for boy. Okay. Tak apa, we back to our this one. So jawapannya adalah P. Masa singkat. Ya, masa paling singkat is satu info yang paling penting. Yes, you boleh tengok masa. Selain daripada itu, dari segi teori pelanggaran kan, pada awal-awal tindak balas, kita ada banyak zarah-zarah
bahan tindak balas. So, mereka akan lebih kerap berlanggar di antara satu sama lain. Okay? This one, so easy, is it? Every year they come out soalan macam ni. Okay, kita teruskan. Okay, soalan 6. Okay, so ini pun sama. Ini saya nak ajar kamu teknik sedikit sebab soalan 6 ini dia ada perbezaan dengan soalan yang akan datang di belakang. So you boleh explore lah. Okay, so ini cikgu nak ajar. Okay, so come tengok sini ya. Okay, ini persamaan dia bagi. You see, dia very kind one. Dia bagi you persamaan, you sudah tahu apa berlaku. Dia kata, graf manakah yang betul menunjukkan perubahan jisim bahan tindak balas. Okay, keyword dia. Pertama, jisim. Jisim maksudnya mesti pepecah lah. So, antara dua ini, sebab saya hanya rujuk kepada dua ini saja sebab yang lain ini dipanggil hasil tindak balas. Okay, bahan tindak balas. Ini keyword dia. Okay. Bahan tindak balas, kita faham ya, graf dia akan going down. Sebab semakin lama kita jalankan tindak balas, bahan tindak balas mesti berkurang. So, apa you buat? You sudah cancel dua ini dah. Dia sudah tak mungkin dah. Kita buat macam ni, objektif kita mesti cancel yang tak mungkin. Kemudian kita pilih yang mungkin. Ya, okay. So, dia kata jisim. Ini keyword dia. Graf manakah yang menunjukkan perubahan jisim kan? So, mana dia? A or B? You rasa mana satu lebih jawapan dia lebih baik? Sebab dia tak ada maklumat yang lain. Dia hanya bagi kamu bahan tindak balas saja. So, you A kan? Okay, Fazlin, you bagi saya jawapan is A. So, mengapa dia A? Dia tak sampai ke sifat sini. Dia tak habis guna tau. Dia tak akan habis guna. Ya, sebab dia tak bagi tahu. Ya. So, dia akan, biasanya, I tell you ya, dalam tindak balas yang melibatkan macam ini, tindak balas macam ini kan, yang pepecah ini, biasanya kita guna dia dalam keadaan yang berlebihan. So, dia tak habis guna punya. Tapi, kalau tindak balas ini, kita dapati, kalsium karbonik dia wujud dalam keadaan berlebihan kan. Ini asid hidroklorik dia akan habis tindak balas. Sebab ini dalam berlebihan tau. So, I tell you ini graf depan ini adalah untuk kalsium karbonik. Yang ini pula adalah untuk asid nitrik. So, dia mungkin dia sini akan tukar menjadi kepekatan. Dia semua habis guna akhirnya. Sebab biasanya pepecah dia dalam keadaan yang berlebihan. So, I think dia belakang ada soalan lagi. I think it's the last one. Nanti you bandingkan. You akan nampak. You cari perkataan ini. Ini ialah perkataan yang keyword dalam SPM. Berlebihan. Berlebihan maksudnya dia tak habis guna. Grafnya akan macam ini. Okay? Okay, kita teruskan. Tolong buat ini. Ini dia saja, dia tulis banyak perkataan, dia nak make you confused only. Dia nak make you confused. So, apa yang kemungkinannya soalan jawapan untuk soalan 7 ini? Tujuh. Kadar. Dia nak kadar tindak balas pada 10 saat. 10 saat. Adakah you kena sibuk sampai dia kata tindak balas ini akan lengkap dalam 1 minit? Tak payahlah sebab dia mau 10 saat punya. So 10 saat masanya berapa? Masanya 10 kan? So isi badunya 20 cm. 20 cm. Yes, 20 cm. Kita conteng sajalah. So bahagi dengan
Masa dia 10. Why saya ambil 10? Sebab dia mau 10 saja. Janganlah pergi ambil 1 minit ini. 1 minit ini kalau you ambil 40, katakanlah ada budak dia pergi buat ini. Ini ialah untuk apa punya? Ini ialah kadar tindak balas keseluruhan. Ini maksudnya dia habis tindak balas. Ikut soalan ya. Kena ikut soalan. Okay, I don't want to waste time. Cikgu nak pergi ke soalan yang 9. Sebab ada banyak soalan dia macam ini. Soalan 9. Okay, 9 ya. Okay. So, ini dia bagi jadual. Keputusan eksperimen. Okay. Apakah kadar tindak balas purata? Okay, tell me. Tell me I want someone respond. You akan pilih mana? Yang awal dengan akhir. Oh, ini ialah awal dengan akhir. Maksudnya you Asma akan pilih 0 dengan 270 Ya teacher. You akan pilih 270. Okay, you calculate. Tekan calculator. Tengok boleh dapat jawapan tak? The answer is B ya. Answer is B. You calculate tengok Asma. Dapat tak? 270 bahagi 33. So what is the answer? Saya dapat A. You dapat A kan? So you dapat D. Nanti your SPM you akan salah tau. Bukan A. Okay, anyone? So now ataupun Asma you check mana yang you silap. Mengapa you silap? Atau anyone boleh bagi saya cadangan. Ataupun your pilihan. You pilih mana? Anyone? Okay, open your mic. Kalau tak mau buka mic, just on your type message. Okay, mengapa salah? Patutnya pilih mana? Okay, of course mesti mula lah. Mula kita mesti pilih. Mula mesti pilih. Okay, this one cannot lah. Ini out dah. Okay, cannot pilih ini. Salah. So, patutnya pilih masa mana? Give me suggestion. Cadangan. Masa? Tengok mana-mana you rasa dia patutnya dipilih. Masa mana? Ya, kelas. Masa mana? Okay, kalau you study ini, you tengok dia punya isi batu kes ini kan. Actually, di mana tindak balas sudah lengkap. Saya faham sewaktu you buat chapter ini, waktu kita ajar you belajar chapter ini, kita ada online kan, kita memang PTBR. 33, yes. 180. Ya, I'm 180. You mesti pilih ini 180. Tengok isi batunya sudah menjadi sama. Ini penting ya. Ini maksudnya tindak balas sudah lengkap di sini. Habis tindak balas. You continue. Dia semua jadi 3 tak habis. So graphnya that's why ya kita dapat graph macam ini. So dia curve semakin bertambah. Okay, kemudian di sini dia jadi straight line. Ini point dia. Mesti ambil point ini. Tindak balas lengkap. So kalau graph, kita ambil ini, ambil masa ini. Kalau graph lah. Tapi sometimes dia tak mau tanya soalan dalam graph. Dia bagi jadual macam ini. Table macam ini. So, kalau dia bagi macam ni, you kena cari tau. Dia is 33. So, your answer is 33. Tolak kosong. Memang ini betul lah. Kemudian, 180 tolak kosong. So, ini penting. Ini penting ya. Penting ya.
Okey, saya nampak pun masa sudah apa, tapi anyhow saya nak soalan ini habis dibincang. Okey. Sebelum kita nak habis kelas hari ini dan sebelum kita nak jumpa semula di sekolah. Okey. Now, siapa saja boleh dapat soalan ini, kamu tunjuk dalam Telegram. Okey, kita habiskan soalan ini, kita habiskan lecture hari ini lah. Ya, PDBR hari ini. Sebagai sebelum you nak mula, you baca-baca kan. Saya nak kamu apa dia? Tengok formula dia bagi sini supaya kamu tahu apa kamu boleh gunakan. Apa lumus. Lumus. Ya, pina lumus dari sini. Pina lumus dari sini. Siapa boleh bagi saya jawapan sikit pasal ini? Dapat B ya. B, dapat B. Oh, very good lah B. Now sudah jadi mahir ya. Wah, nampak ada kemajuan hari ini sebab you sudah tahu when you want to answer objective question, kita mesti tengok lumus di sini. Bukan. Yes, kita bina lumus daripada jawapan yang dia bagi. Okay, come. Okay, no need to show in this one lah. Okay, Aga, come. Give me your answer. So, Saya ambil you ambil. Okay, bina formula dulu. Okay, bahagi. Ambil lumus dulu. Bagi saya perkataan dalam perkataan lumus dulu. mol bahagi dengan masa. Okay, more bahagi dengan masa kan? More bahagi dengan masa kan? Okay, Mai? Okay, more? Saya ambil 0.2 tolak 0.05. Okay, very good. Bahagi dengan 30 tolak 0. 30 tolak 0 atau 30 pun okey lah sebab dia memang bagi tahu masa is 30 kan. Ini bagus Ini maksudnya jisim zinc yang digunakan untuk eksperimen. So, you kena tolak. You jangan terus pergi ambil ini 0.05 ni. Ini ialah paki dia. Sisa dia yang tak bertindak balas itu kita tak nak. Apa yang kita mau itu adalah jisim zinc yang bertindak balas, yang telah bertindak balas. Yes, good. So, you akan dapat your jawapan kan? So, your jawapan is B. So, ini dia lah. So, apabila you dapat ini, you calculate ini, you punya unit adalah mole per second. Mole per second. So, untuk yang lain, kamu boleh cuba sebab apa bentuk yang dia boleh keluarkan itu, I think I sudah bincang dengan kamu semua dah. Okay, so far ada soalan tak? Ada soalan nak share? Boleh calculation untuk ini, okay? Cikgu lumuskan apa yang kamu mesti ingat hari ini ialah kadar mesti ada hubung kait dengan masa. And then hari ini kita hanya fokus kepada calculation saja sebab you dapati terutamanya tadi soalan 3 itu. Calculation dia mestilah ini yang simple macam ini, quantity over masa ataupun kita guna 4 step dalam soalan 3 itu. Ya, soalan 3 itu actually sangat-sangat membantu. Saya pun happy sebab dapat satu soalan macam itu. So, is it okay? Okay so you all teruskan semua ini. Okay, when we come back to school, we continue dengan ulang kaji tingkatan 5. Susah tingkatan 5 punya chapter. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih. Thank you, teacher. Thank you, kelas. Thank you, teacher. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. See you all. Thank you, teacher.